أرواح أولياء الصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى أرواح أموات المسلمين من أمة محمد كلهم أجمعين خصوصا لروح آبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا ولمشايخنا بنية القبول وحصول المأمول بنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة بنية الشفاء من كل أمراض بنية الفوز بحسن الخاتمة عند مماتنا على هذه النية وكل النية الصالحة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang berbahagia Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Al-Muttaqin Taman Meru, barisan para petugas, para pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslim-muslimat, ahli jemaah rahimakumullah sekalian. Kita rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah temukan saya sekali lagi bersama dengan tuan-tuan puan-puan sekalian untuk sama-sama kita mendengar sedikit tazkirah ringkas yang akan saya sampaikan selepas kita tunaikan solat fardu subuh secara berjemaah sebentar tadi. Mudah-mudahan kita dikurniakan manfaat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikira di antara hamba-hambanya yang mengimarahkan hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan ini, seterusnya ditimbangkan dalam amalan kebaikan kita dalam timbangan kebaikan kita yaumil akhirat kelak. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah sekalian, rasa lama benar dah. Saya selalu memang saya pakai ni je, pakai emas kan. Rasa lama benar tengok gambar tu. Apa tak pakai emas. Tapi hari ni lah, saya kalau memandang tuan saya masih pakai emas, tapi hari ni saya tak pakai emas. Jadi rasa lama juga, rasa janggal jugalah. Tapi Alhamdulillah lebih selesa lah kot ya. Lebih selesa lah lagi untuk kita, untuk saya sampaikan bicara sedikit untuk pada pagi ini. Baik tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah sekalian, kita berada pada hari ini 28 Ramadan. Alhamdulillah saya rasa senang hati betul kerana setiap kali saya hadir sama ada mengisi untuk kuliah ataupun macam pagi ini qiyam, tempat di Masjid Muttaqin ni antara tempat yang awal buat qiyam. Ya, awal tu maksudnya apa? Bukan sebagai pioneer, sebagai perintis ataupun sebaliknya, tetapi kerana waktu yang ditetapkan mula qiyam tu agak awal, 3:30. Kebanyakan mungkin 4 suku. 4 tu banyak lah, sampai 5 suku macam tu. Tapi masjid ini pukul 3, saya sampai 3:10, 3 suku tadi pun dah ada dalam 30, 20 orang macam 30 orang macam tu. Ada yang saya faham, ada anak murid saya pun ada yang iktikaf di sini, yang bermalam pun di sini. Ada juga ahli jemaah yang saya perasan ada bermalam juga di sini. Ini semua kerana apa? Usaha kita untuk menghidupkan hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan. Khalifah Umar Ibn Aziz, dia memerintahkan rakyatnya, isilah masa pada hari-hari terakhir bulan Ramadan ini dengan bentuk ibadah seperti mana yang kita sedang lakukan ini. Antaranya kita perbanyakkan istighfar dan perbanyakkan sedekah di dalam bulan Ramadan ini, lebih-lebih lagi pada saat-saat akhir ini. Jadi saya tak nak cerita berkenaan dengan sambutan hari raya ataupun persediaannya kerana kita masih lagi berbaki bulan Ramadan ini dalam sehari ataupun 2 hari lagi. Hari ini hari yang ke-28, 29, usahlah kita terlalu mengejar Isnin ke Selasa ke Raya, tetapi masih lagi kita berlumba untuk mencari kebaikan, bekal. Carilah banyak-banyak pahala, mudah-mudahan Allah kurniakan kita untuk akhir ini dengan Lailatul Qadar hendaknya.
Malam ini ada lagi, malam esok ada lagi qiyamnya tuan-tuan. Ambillah peluang-peluang ini untuk kita mengisi masa-masa ini, kerana kita bimbang, kita tidak tahu sama ada bulan Ramadan akan datang kita masih lagi untuk dapatkannya ataupun tidak lagi. Baik tuan-tuan puan-puan rahimakumullah sekalian, antara amalan yang sinonim dengan bulan Ramadan, namun kita perlu juga giatkannya lagi seperti mana giatnya kita laksanakan dalam bulan ini. Kita perlu juga giatkannya, aktifkannya walaupun di luar daripada bulan Ramadan. Ialah yang besarnya adalah dua amalan ini, yang hampir sinonim dengan kita tengok meriah dalam bulan Ramadan, iaitu Al-Quran. Tak kiralah baca ke apa ke yang berkait dengan Al-Quran. Dan satu lagi adalah ibadah solat. Dua ni, Al-Quran dan juga ibadah solat. Tazkirah Jumaat saya di sini berapa minggu yang lalu saya sebut 8 kesilapan umum ataupun kerugian kita ketika mana tiba bulan Ramadan, dan itu ada kait dengan apa yang saya sebut pada pagi ini. Dua ibadah utama ini, Al-Quran ataupun solat, sangat rapat menjadi sahabat ketika mana kita menjalani ibadah puasa bulan Ramadan. Pertama, tuan-tuan, dah sampai akhir-akhir Ramadan ini, paling kuranglah kita sebutkan, kalaulah kita biasa tengok amalan kedua-dua ini biasa meriah, penuh, banyak, tetapi dalam bulan lain kenapa kita kurangkan penglibatan kita dalam melaksanakan kedua-dua ibadah ini? Baca Al-Quran, tuan-tuan, awal habis tadarus, adakah tidak membenarkan kita untuk kembali giat kembali membaca Al-Quran sampailah habis Ramadan ataupun selepas berakhirnya Ramadan? Ya, katalah habis tadarus grup kita ni, tak kiralah mana-mana pun, 2 minggu dah habis dah. 2 minggu dah habis dah. Kalau 2 minggu dah habis dah, boleh tak lepas habis tu baca semula? Katalah kita mengaji tu, kalau 2 minggu habis dah tuan-tuan, banyaknya sehari mungkin 2 juzuk ataupun 2 juzuk setengah. Maknanya, luar Ramadan pun, kalaulah boleh buat sampai 2 juzuk setengah, luar Ramadan tak ada masalah, 1 hari 1 juz kita boleh baca. Luar Ramadan tak ada masalah, 1 hari 1 juz kita baca. 20 helai macam tu, 22 muka surat 1 muka surat macam tu. Tak ada masalah. Kerana apa? Kerana itu rutin kita jadikan setiap hari dalam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Ustaz Syafiq ada sini, kita ada kelas tadabbur Al-Quran. Jadi bukan takat baca, kita tadabbur Al-Quran, kita faham apa yang makna tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran. Setiap huruf, setiap butir kalimah itu kita boleh faham. Bukan takat kita baca sahaja. Itu antara cara kita untuk tunaikan hak-hak Al-Quran pada diri kita. Kita baca, kita cuba tadabbur, kita faham, mampu untuk hafal, kita hafal ayat Quranul Karim. Tuan-tuan, kalau kita berada belakang imam, sini mungkin bacanya baca ayat-ayat suci, ayat panjang. Kalau ayat-ayat pendek tu tuan-tuan, kita boleh ngulang-ngulang pun bila dengar imam baca. Tuan-tuan, kalau tempat-tempat tu imamnya baca ayat lazim pun, paling kurang bila kita lama-lama, kita dapat kembali memorize apa yang dah kita lupa. Tibanya rakaat pertama, solat sunat witir, dah baca surah Al-A'la. Ingat semua ke kita ingat surah Al-A'la? Tapi tiap-tiap malam imam baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Lepas itu, bila dah masuk malam ke-16 sampai 30, setengah tempat, minimum dia baca pun. Baca awalnya surah Al-Qadar. Ingat semua ke kita hafal surah Al-Qadar? Tuan-tuan, sebenarnya sedar ataupun tidak sedar, mengajar kita susunan surah-surah dalam Al-Quran sampailah berakhir surah yang ke-114. Kenapa disusun rupa itu tuan-tuan? Mengajar kita tengah solat. Inna anzalna. Lepas itu rakaat kedua apa bacanya? Alhaakumut takatsur. Masuk baliklah rakaat ketiga. Inna anzalna. Lepas itu surah apa pula? Al-As wal Asri.
Baru tahu rupanya. Lepas surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur, lepas itu kendian dia apa? Suratul Asr. Rupanya ngajar kita. Lepas habis surah Al-Asr, Inna anzalna. Balik Inna anzalna. Lepas itu surah apa? Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Macam mana rupanya susun macam tu? Diajar rupa-rupanya itu, kita sebut itu pada 16 sampailah akhir. Kalau tempat tu imamnya tak baca surah-surah lain, habis ingat lekeh ke baca macam tu? Tak, tuan-tuan. Rupanya kita ajar rupanya. Kita bukan tangkis ataupun songsang, iaitu surah yang awal kita baca rakaat kedua. Tak. Kalau awal Ramadan sampai 15, apa imam baca? Alhaakumut takasur, qul huwallah. Betul tuan-tuan kan? Lepas tu masuk pula itu apa? Wal asri, qul huwallah. Lepas itu lain, subhanallah alhamdulillah, masuk rakaat kelima, wailul likulli humazatil lumazah, qul huwallah. Masuk pula 7, baca pula wailul likul. Lepas tu alam tarokai, qul huwallah. Lepas tu baca pula lagi, lepas alam tarokai, liila fi quraisy, qul huwallah. Lepas tu lagi apa? Ara'aita allazi yukadzibu biddin, al-maun, qul huwallah. Lepas tu apa? Al-Kausar, inna atainakal kausar, qul huwallah. Lepas tu kalih balik muka surat yang selepas itu, qul ya, kemudian qul huwallah, iza ja, qul huwallah, tabbat yada, qul huwallah. Lepas tu disusun sampai akhirnya. Adakah kita baca tu songsang yang awal itu, yang kendian tu kita awalkan? Tak, tuan-tuan. Mengajar kita rupanya. Sedar tak sedar, tuan-tuan, macam saya sebut, orang yang mungkin terganggu rutin harian dia untuk iktikaf, tapi kita dapat pahala iktikaf sedar ataupun tidak 2-3 jam dengan sengat, dengan hadir sahaja apa yang diprogramkan sepanjang bulan Ramadan. Yang mai tadi 3 suku sampai lah ni dah 3 jam lebih dah tuan-tuan duduk di sini. Tuan-tuan ada masa tertentu je tuan-tuan pergi ke tandas buang air ke apa semua itu, tuan-tuan masih ada di masjid. Sedar tak sedar, tuan-tuan yang isyak 8.30 sini buat 20, 10.30, 2 jam tuan-tuan sedar ataupun tidak, tuan-tuan dah beriktikaf dalam masjid. Luar Ramadan tak tentu lagi boleh lama macam tu. Dengan apa? Dengan qiraatul Quran. Jadi 2 ibadat ini tuan-tuan, Al-Quran dan juga solat. Kenapa hanya kita lihat hanya giat, hanya meriah ketika dalam bulan Ramadan, tapi tidak pada bulan yang lainnya? Itu yang perlu kita amalkan supaya benda itu sama je berlaku walaupun berakhir dalam bulan Ramadan. Baik, yang pertama Al-Quran. Apa saya minta? Baca Al-Quran. Itu minimum tuan-tuan, baca Al-Quran. Saya bukan ustaz, saya bukan ustazah, saya tak reti nak mensyarahkan ayat suci Al-Quran. Baca Al-Quran. Saya minta hanya apa? Baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Sungguhnya ia akan datang pada kamu hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada hamba-hambanya yang bacanya. Jadi baca Al-Quran. Baca tuan-tuan. Tak erti bacalah panjang-panjang, baca lajulah apalah, tak erti nak baca 1 juzuk satu hari. Bacalah ikut kemampuan, jangan malas. Handphone ni tuan-tuan, kalaulah tengok Facebook ke apa-apa, kita boleh baca sampai sejam. Menghadap dia takkan tak boleh baca Al-Quran 10 minit, 15 minit, 5 minit. Bacalah mana-mana bahagian, saya sebut. Bacalah mana-mana bahagian walaupun sedikit Al-Quran. Kedua, masih lagi dalam kerangka Al-Quran. Kalau malas sangat tuan-tuan, malam karang, jangan langsung tinggal 2 ayat suci Al-Quran ini. Dalam mana? Surah Al-Baqarah ayat 285, 286. Nabi SAW menyebut, barang siapa yang baca ini kafatah, sungguhnya dia dah cukup bagi dirinya. Apa ayat 285, 286? Bermula amanar rasulu bima unzila ilai rabbihi wal mu'minun. Dengan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Malas sangat baca itulah.
Itu saya sebut ni apa? Lekeh sangatlah tu. Bacalah. Baca tuan-tuan maksudnya apa? Tengok. Kalau tak ingatlah, bacalah, tengok Al-Quran. Paling lekeh lah, janganlah langsung tinggal 2 ayat suci Al-Quran tu. Baca waktu malam, lepas maghrib, tu setengah-setengah imam, dia tak tinggal tuan-tuan wirid yang panjang ini. Waktu subuh, waktu maghrib, memang panjang wirid dia. Antaranya dia baca ayatul kursi. Kita tengok hadis, kadang ada tengok dekat LCD TV ni ada bagi tahu. Ayat kursi, dan juga dia masukkan sekali dengan 2 ayat akhir suratul Baqarah ini. Amanar Rasul dan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Supaya kita dapat bersama dengan Al-Quran walaupun bacaannya sedikit. Cukup amalan kita jika kita berpeluang untuk menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini. Ataupun paling kurang tuan-tuan, sebab itu bila kita baca tahlil ke apa ke, imam dia kondak di depan, dia lead kita, dia baca surah ini. Surah apa? Suratul Ikhlas. Berapa kali? Sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Itulah tuan-tuan, kalau dah malas sangat, bacalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pahalanya menyamai sekali kita membaca Al-Quranul Karim. Suratul Ikhlas baca 3 kali. Ataupun bacalah Suratul Kafirun 4 kali. Juga pahalanya menyamai mana yang saya sebutkan tadi. Ataupun Suratul Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bacalah sebanyak 2 kali. Baik, itu untuk ibadat yang pertama, iaitu Al-Quranul Karim. Itu saya bagi minimum sangat tuan-tuan. Maksudnya jemaah Masjid Al-Muttaqin Taman Meru bukanlah baca sekadar yang minimum saya sebutkan tadi. Itulah kalau kita sibuk sangat, letih sangat, apa sangat, bacalah itu. Tips-tips yang saya sebutkan tadi, itu untuk Al-Quranul Karim. Tambahan lagi, kalaulah penat akhir Ramadan ni dengan qiyamnya apa, jangan lupa tentang Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Baik, yang seterusnya untuk ibadah solat. Tuan-tuan, masuk bulan Ramadan, solat tarawih, solat witir, qiyamul lail, tahajud, ini meriah kita lihat di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi ketika 10 malam terakhir macam kita tengah buat ni. Daripada awal malam ke-20 sampailah hari Isnin nanti, malam yang ke-30, masjid ini dan juga di mana-mana pun cuba buat. Ada setengah surau diambil tuan-tuan. Sebab esok ni malam 29 takut ramai dah kelik. Ramai dah balik kampung. Jadi dia buat macam mana? Dia ambil lah yang 23, 25, 29. Takut nanti tak ada orang macam tu. Jadi tuan-tuan di sini elok susun jadual 10 malam tu penuh. Tiap malam ada yang menghidupkan akhir Ramadan ini dengan acara qiyam seperti yang dilakukan di dalam masjid ini. Jadi tuan-tuan, apabila kita sebut berkenaan dengan Lailatul Qadar ini, ada beberapa tips mudah. Kalau kita nak dapat beribadah di dalam Lailatul Qadar akhir dalam 10 bulan Ramadan ini, hiyal ashrul awakhir min Ramadan, kata Nabi SAW, ia berada pada 10 malam akhir ya Ramadan. Ada beberapa tips yang ingin saya sebutkan di sini. Untuk mudahlah supaya kita dapat bahagian dalam Lailatul Qadar. Walaupun kita tak tahu Allah anugerahkan kita dapat ataupun tidak, tetapi mudah-mudahan kita digolongkan dengan orang yang mengisi malam-malam akhir Ramadan ini dengan perkara-perkara yang baik dan berfaedah. Pertamanya, ketika tibanya waktu maghrib telah tiba, masuknya waktu maghrib, bermulanya iftar, berbukalah kita dengan segera seperti mana menyahut saranan Nabi SAW. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharus sahur atau kama qala. Sentiasa berada dalam kebaikan umat aku ketika mana mereka menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Berbukalah mengikut sunnah Nabi SAW dengan makannya dengan secukup kadar untuk kita beribadat seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergerakan kita untuk mengisi malam itu tuan-tuan, bermula dengan berbuka tu dah kita mulakan. Berbuka macam di sini buat di arena Muttaqin tu. Lepas berbuka ramai-ramai, tak ada yang balik
walaupun ada setengah tempat tu lepas makan, udah tak mandang, balik pergi. Sambung pergi keluar ke, balik, sambung pergi balik ke Maidin ke apa ke. Tak. Lepas berbuka tu di arena tu, terus ambil wuduk, kita nak berjamaah maghrib bersama-sama. Itu flow dia tuan-tuan. Lepas habis, pergi solat maghrib berjamaah. Kemudian lepas maghrib berjamaah, di situ tuan-tuan, start daripada maghrib dah kita. Lepas kita berbuka tadi untuk memberi tenaga sikit pada diri kita, kemudian kita solat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita stay dalam masjid, kemudian kita kerjakan pula solat isyak berjamaah. Sabda Nabi SAW, "Man shalla salatal maghrib wal isya al-akhirah min lailatul qadar fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar." Siapa yang solat maghrib dan juga isyak bertepatan pula pada malam itu dengan Lailatul Qadar secara berjamaah, maka sesungguhnya dia telah dapat bahagian dia dalam Lailatul Qadar. Tengok tuan-tuan. Jadi jaga tuan-tuan, seawal maghrib itu dah kita mula mengisi Ihya'ul Lail. Kita hidupkan malam-malam tersebut untuk dapat bahagian daripada Lailatul Qadar. Habis isyak balik ke? Tak. Kita sambung pula dengan solat sunat tarawih. Kemudian lepas solat sunat tarawih, kita buat pula dengan solat sunat witir. Benda itu kita lakukan bersama-sama imam sehingga imam selesai. Mudah-mudahan kita ditulis pahalanya di sisi Allah seperti mana kita melaksanakan qiyam sepanjang malam. Sepanjang malam ni lama tuan-tuan. Daripada maghrib sampai tulu'al fajri, sampai ke subuh. Ada ke kita lalu sampai tahap macam tu? Ada satu pesantren di Indonesia tu, dia tarawih. Dia dapat tarawih sampailah dekat-dekat nak subuh, dia sahur. Baru habis tarawih dengan witir dia. Tengok tuan-tuan, panjang dia, kita tak lalu. Jadi kita dapatlah pahala itu, mudah-mudahan menyamai seperti yang disebutkan tadi. Solat sunat tarawih dan juga solat sunat witir. Jadi tuan-tuan, selepas solat fardu isyak, janganlah pula tinggal ba'diyah isyak. Hierarki itu kita kena ingat tuan-tuan. Lepas kita tunaikan solat fardu, solat sunat rawatib, janganlah kita tinggalkan. Ini solat jamaah tetapi ba'diyah maghrib tak buat, ba'diyah isyak tak buat, tetapi kita buat sungguh-sungguh solat sunat tarawih. Jadi solat sunat rawatib itu yang dituntut itu janganlah pula kita tinggalkan. Jadi kita ikut flow tu baik-baik. Selepas maghrib ada ba'diyah maghrib, kemudian masuknya isyak, lepas isyak fardu isyak kita buat pula ba'diyah isyak, kemudian solat sunat tarawih, kemudian habis kekal sampailah kita habis solat sunat witir bersama dengan imam. Jadi tuan-tuan, di sisi mazhab Hanafi, solat witir ni jadi wajib pada dema. Tapi kita ini sangat dituntut untuk kita tunaikan solat sunat witir. Bukan takat bulan Ramadan sahaja. Saya ulang, bukan takat bulan Ramadan sahaja. Ramadan, lepas tarawih, imam kondak witir. Kita habis Ramadan dah langsung tak buat witir. Buatlah witir. Hadis Nabi SAW sebagai saranan panduan kepada kita, siapa bimbang kalau dia tak terjaga sebelum subuh, buatlah witir sebelum dia tidur. Selain pada bulan Ramadan lah terutamanya, kalau dia bimbang, dia terlupa, tak boleh nak bangkit, buatlah solat sunat witir sebelum dia tidur. Kalau dia rasa dia boleh bangkit, dia boleh tangguhkan. Ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikan solat sunat witir sebagai solat sunat akhir kamu. Maksudnya bangkit, buatlah solat sunat, tahajud ke, hajat ke, taubat ke, apa ke, kita tutup dengan witir. Itu terutamanya luar daripada Ramadan. Itu terutamanya luar daripada Ramadan. Jangan tinggal solat sunat witir. Baik, lepas kita solat tarawih, solat sunat witir, paling koman 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina syaf' wal witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam
dia membahagikan, memisahkan antara solat yang 2 rakaat, antara witir itu genap dan juga ganjil. Maksudnya Nabi kalau buat 3 rakaat, dia buat 2, kemudian dia buat 1. Boleh 1 rakaat, 3 rakaat ataupun lebih daripada 3 rakaat. Yang sebaiknya Nabi kalau solat malam, solatul laili masna masna, 2-2. Ataupun nak buat 3 rakaat sekali 1 salam pun boleh. Ataupun 2 salam macam biasa kita buat, 2 + 1 pun boleh. Ataupun 3 terus sekali pun boleh. Makruh kalau kita buat menyerupai solat maghrib. Maksudnya rakaat kedua kita berhenti tahiyat dulu, bangkit. Kalau tak nak, buat je 3 terus je. 3 kemudian bagi salam. Boleh belaka. 3 terus, 2 + 1 ataupun 3 pun macam itu. Di sisi mazhab Hambali kot dia boleh buat macam tu, tapi kita makruh di sisi mazhab kita kerana kita akan menyerupai solat maghrib yang ada tahiyat awal. Ikutlah tuan-tuan. Setengah orang tu kalau dia pandai, dia tengok berapa minit lagi nak subuh. Jadi dia ikutlah kesediaan dia untuk dia buat sama ada 1 rakaat tu 3 rakaat terus ataupun 2 ataupun 1. Jadi Nabi dia selalu buat macam tu, yafsilu baina syaf wal witr. Ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahli Al-Quran, solat witirlah. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu sukakan bilangan yang ganjil. Baik, itu solat sunat witir. Jadi saya ingatkan di sini sama-sama kita beringat, bukan setakat bulan Ramadan kita perbanyakkan solat sunat witir, namun demikian kita juga beratkan dia seperti mana solat sunat rawatib yang lain. Saya sebut tadi, kalau kita bimbang untuk kita bangkit, kita rasa tak bangkit, tak boleh nak bangkit, kita buatlah sebelum kita tidur. Ataupun kita rasa kita kuat untuk bangun sebelum subuh, kita boleh tangguhkan kita witir itu kepada akhir setiap solat sunat yang kita lakukan. Lepas itu tuan-tuan, tuan boleh balik apa semua, kita boleh pula bangkit. Apa yang saya sebutkan tadi tuan-tuan adalah usaha untuk qiyamul lail. Qiyamul lail. Tuan-tuan, qiyamul lail, kita mendirikan malam. Usaha kita buat seawal maghrib tadi dah, antara bahagian daripada qiyamul